سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. على الله توكلنا ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه في الدارين. Usia 78. Alhamdulillah masih lagi kita belajar kitab Aqidatun Najm, salah satu daripada kitab-kitab Ahlussunnah wal Jamaah. Dan alhamdulillah kita sudah masuk kepada akidah yang kedua, yaitu beriman kepada Rasul-Rasul. Sambungan minggu lepas lagi yaitu berkenaan hujah-hujah dan dalil-dalil Rasul-Rasul bersifat dengan sifat amanah, tabligh dan fatanah. Dan kata musannif, yakni pengarang ini kita, dia kata dan dalil ini dalil sifat amanah dengan dirinya diri dalil tersebut jadi dalil bagi wajib yang ketiga, yaitu sifat tabligh. Situ dah betul dah. Baik. Minggu lepas kita belajar dalil atau hujah Rasul-Rasul bersifat dengan amanah. Semua Rasul-Rasul Allah bersifat dengan sifat amanah. Kemudian dalil itu juga menjadi dalil bagi sifat tabligh. Tabligh artinya menyampaikan. Semua Rasul-Rasul menyampaikan apa yang Allah suruh sampai kepada umat. Takrirnya, yang huraiannya, takrir arti huraiannya, bahwa engkau kata jikalau khianat oleh mereka itu Rasul-Rasul, andainya Rasul-Rasul impun khianat, bagaimanakah gambar Rasul-Rasul ini khianat? Dengan menyembunyikan sesuatu daripada barang yang disuruh akan mereka itu dengan menyampaikan dia bagi makhluk. Sekiranya Rasul-Rasul menyembunyikan hukum-hukum yang Allah suruh sampai, Allah perintah kepada Rasul hendaklah sampai ini hukum. Tiba-tibanya Rasul pecah amanah, dia tidak menyampai hukum tersebut, dia sembunyi. Nescaya berdukalah kitman itu, kitman artinya menyembunyi. Kitman itu jadi taat pada mereka itu Rasul alaihi wassalatu wassalam. Kenapa jadi taat? Kerana bahawasanya kita umat Muhammad disuruh akan kita dengan mengikut akan mereka itu Rasul-Rasul. Allah perintah kepada kita hendaklah mengikut Rasul-Rasul. Fattabi'uhu la'allakum tahtadun. Itu Allah Ta'ala perintah, fattabi'uhu, maka hendaklah kamu ikut. Dalam ayat lain dia kata, qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Jadi andainya Rasul-Rasul menyembunyi, kerana bahasanya kita disuruh akan kita dengan mengikut akan mereka itu Rasul-Rasul pada akwal mereka itu. Akwal artinya perkataan-perkataan Rasul, dan segala perbuatan mereka itu
disuruh ikut juga. Dan padahal tiada menyuruh Allah dengan berbuat yang haram, walau sama sekali Allah tidak menyuruh kita buat perkara yang haram. Dan tiada menyuruh ya Allah dengan berbuat yang makruh. Jangan kaya haram, yang makruh pun Allah Ta'ala tidak suruh. Tetapi bertukar kitman jadi taat itu batil, yakni palsu, tak dimakan palsu. Kerana batil, kerana bahawasanya ia menyembunyinya para rasul, dia haram dengan ijma ulama haram menyembunyikan hukum-hukum Allah. Kira sama ada rasul-rasul ke, atau ustaz-ustaz pendakwah, ada ulama qadhi mufti, haram menyembunyi hukum Allah. Bila orang tanya, kena jawab terus terang. Jangan sembunyi-sembunyi hukum Allah. Lagi kalau sembunyi hukum Allah, dilaknat orang yang berbuat dia menyembunyi hukum Allah. Lagi pula bukan sekadar haram menyembunyi hukum Allah, bukan dilaknat mana-mana orang yang menyembunyi hukum Allah. Berapa ramai di kalangan orang-orang alim yang berani betul-betul ada pak hukum. Betul dari orang alim yang makan gaji dengan kerajaan seperti mufti dan qadhi. Sangat-sangat takut nak menyangka kebenaran. Takut. Dan Syekh Nuruddin Al-Banjari, kamu dari TV kalau tak silap, kalau silap salah, tak silap betul. Bila orang tanya tentang hukum GST, dia jawab direct tu GST ni haram di atas orang Islam. Kalau orang Islam sudah digunakan zakat, apa lagi dengan cukai ni? Bila dia jawab tu itu dah ada tapi akhirnya dia pula kena kam tak keluar dah. Dia pula kecak rajuk kat bagaimana tak boleh keluar. Mufti lain dia cakap tidak gitu, dia cakap nanti dulu mana jawab semula. Pusing-pusing kuasa. Tapi dia secara jelas dia berdasar dia ada hujah juga. Dia berani kata haram cukai GST kerana ada hujah dia kuat di sisinya. Bila ada hujah dia kuat di sisinya, dan dia menyatakan kebenaran tersebut walaupun di kaca TV sekalipun. Dia tak peduli kepada kerajaan ke atas balik. Ini ketegasan dan keberanian di kalangan ulama tak berapa ramai sangat. Wa amma bisini. Sekarang masuk pula pada dalil harusnya bersifat syariah dan jadi kesimpulannya hujah akliyah, yang hujah akal, hujah akliyah dan hujah naqliyah, yang hujah wahyu. Hujah Al-Quran bila kapuh dengan hujah akal untuk mengenal Allah dan mengenal Rasul bertambah mantap lagi. Sebab hujah Al-Quran bila kita berhujah dengan orang yang tidak beriman, sama sekali dia tak nampak bahawa dia akan sebab dia tak nampak Al-Quran. Maka bila kita nak berhujah dengan orang Islam atau orang yang bukan Islam untuk memperjelaskan lagi akidah orang Islam, untuk memantapkan lagi akidah kita Islam, maka kita boleh guna hujah akal. Hujah akal bila campur dengan hujah Al-Quran atau hujah wahyu, maka pertama yakin kita, pertama mantap kita untuk mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tengok orang hebat-hebat hujah seperti Allah yang amat dinilai. Ada ni ada Dr. Zakir Naik. Begitu banyak lagi mereka yang tetap berhujah untuk nak mengembangkan Islam. وأما دليل جواز الأعراض البشرية عليهم فمشاهدة وقوعها بهم إما لتعظيم أجورهم أو للتشريف أو للتسلي عن الدنيا أو للتنبيه بخسة قدرها عند الله تعالى وعدم رضاه بها دار جزاء
بأنبيائه وأوليائه باعتبار أحوالهم فيها عليهم الصلاة والسلام. Sekarang kita masuk pula bicara hujah harusnya Rasul-Rasul bersifat dengan kemanusiaan. Persoalannya hari-hari berapa peratus kita fikir atau kita mikir tentang akidah Rasul-Rasul ini. Hari-hari berapa peratus kita guna masa untuk mantapkan akidah kita. Kita fikir tentang kepercayaan kita. Kita mikir untuk kenal Allah, untuk kenal Rasul. Ya, secara umumnya kita sudah beriman kepada Allah. Secara umumnya kita telah beriman kepada para Rasul. Cuma persoalannya, berapa peratus hari-hari kita mikir untuk nak memantapkan akidah yang kita beriman. Kita beriman kepada Allah. Apa hujah, apa jaya, apa bukti kita beriman kepada Allah? Apa bukti kita boleh kenal Allah? Apa bukti kita boleh beriman dengan Rasulullah? Apa hujah kita? Sekiranya satu masa nanti bila ada orang mari tanya kita, orang nak persoal kita, orang nak berhujah dengan kita, bersediakah kita untuk nak patah hujah-hujah musuh-musuh yang nak lawan kita? Itu kena tahu juga, kita kena fikir juga, luangkan sedikit masa untuk memantapkan akidah kita. Takkan kita nak biar masa itu berlalu tanpa memantap akidah kita. Sedangkan zaman kita zaman yang menggugah akidah kita, zaman fitnah berluas-luasa. Dan adapun dalil harus a'rab basyariyah, harus Rasul-Rasul bersifat dengan kemanusiaan. Atas mereka itu Rasul-Rasul. Karena kita tahu Rasul ini bukan mereka, hanya manusia. Maka iaitu nyata dipandang jatuhnya, iaitu berlakunya sifat basyariah dengan mereka itu Rasul-Rasul. Ada kalanya kerana membesarkan pahala mereka itu Rasul-Rasul. Jadi Allah Ta'ala pilih manusia sebagai Rasul, menyampai hukum hakam kepada umat. Allah tidak latih malaikat sebagai Rasul. Allah tidak latih jin sebagai Rasul. Hanya Allah latih manusia juga untuk jadi Rasul, menyampai hukum hakam kepada umat masing-masing. Oleh yang demikian, kerana Rasul ini di kalangan Rasul juga sudah pasti Rasul-Rasul Allah bersifat seperti kita. Ada makan, ada minum, rumah tangga, berkahwin, ada anak, bekerja, berniaga, berjual, berperang, dan lain-lain lagi lah. Kerana apa sebenarnya? Kerana membesarkan pahala mereka itu Rasul-Rasul. Atau kerana mengajarkan syariat, untuk nak mengajarkan hukum hakam kepada umat. Atau kerana sabar daripada dunia, atau kerana menjagakan bagi kekurangan qadar dunia pada Allah, yang di sisi Allah. Ini hikmah atau rahsia di sebalik Allah melatih Rasul untuk menyampai hukum hakamnya. Allah melatih manusia untuk menyampai wahyu kepada kita. Allah melatih manusia untuk mengajak kita beriman kepada Allah, beriman dengan hari kiamat, beriman dengan Rasul-Rasul dan kita, dan Allah dan qadar di kalangan manusia kita juga. Bertujuannya untuk nak meninggikan darjat-darjat para Rasul, nak menambahkan pahala di kalangan para Rasul, dan ketiadaan redha Allah Ta'ala dengan dunia ini akan negeri tempat balasan bagi segala anbiya-Nya. Walah dunia bukanlah tempat yang Allah redha bagi segala nabi-nabi sebagai tempat balasan. Dan awliya-Nya, yakni kekasih-Nya, kekasih Allah. Dunia bukan tempat balasan bagi para nabi. Andailah dunia ini tempat balasan bagi para nabi, andailah dunia ini tempat kesudahan bagi segala nabi-nabi, nescaya kesemua nabi-nabi akan kekal tidak mati. Kalau dunia ini negeri
selama-lamanya. Kalaulah dunia ini tempat balasan. Tapi bukan. Dunia bukan tempat balasan. Dunia tempat ibadat. Dunia tempat mengenal Allah. Balasan itu di akhirat Allah dan syurga. Kalau dunia di tempat yang kekal, nescaya wali-wali Allah, kekasih-kekasih Allah lebih layak hidup lama di dunia. Tapi tidak sedemikian. Nabi-nabi wafat, wali-wali pun mati. Wali pun mati, sebab kita mati, wali pun mati. Rasul pun mati, Nabi pun mati, kita pun mati. Kenapa mati? Sebab dunia bukan tempat balasan. Dunia darul amal, tempat buat amalan-amalan. Ada buat akhirat darul jannah, negeri balasan-balasan. Syurga balasan bagi orang mukmin, neraka bagi orang yang kufur kepada Allah. Muncul di kota buat akhirat, muncul di kota buat neraka, balasan bagi orang yang jahat di dunia. Sebab kadang-kadang orang jahat di dunia terlampau jahat pada. Jahat tak masuk akal pada. Jahat yang tak guna satu. Maka siapakah ada kuasa untuk menangkap orang yang jahat terlampau jahat? Betapa ramai manusia jahat terlepas daripada undang-undang. Tak sakit hati kalau kita orang jahat terlepas daripada undang-undang. Tak sakit hati kalau orang jahat mengkhianati keluarga kita. Orang jahat menzalimi harta, rompok harta kita. Tak sakit hati ke kita? Tentu kita sakit hati. Oleh tak kuasa nak kesan, tak kuasa nak ikat, atau tak tahu siapa wajah, atau orang tahu tapi tak ada kuasa nak ikat. Sebab wajah ni orang besar juga. Bila ada undang-undang Allah di akhirat, maka mereka ini tak terlepas sama sekali daripada hak Allah. Maka di sana mangsa yang kena zalim terbela di sana. Mangsa yang kena zalim di dunia maka terjawab di sana. Ada kota dunia, kadang-kadang tak ada jawapan langsung. Senyap tak tahu siapa buat angkara jahat kepada kita. Tapi di akhirat, Allah Ta'ala akan tunjuk ni orang yang buat jahat kepada kamu dulu, sekarang dia ada balasan di akhirat. Kita yang buat ibadat kepada Allah, sia mana. Sanggup kita banyak ibadat kepada Allah. Sanggup kita punya dunia semata-mata akhirat. Akhirnya, di akhirat Allah Ta'ala balas syurga. Alhamdulillah. Kita tinggal keluarga masa ini sekejap, kita tinggal rumah sekejap, kita tinggal harta sekejap, kita tinggal pekerja sekejap masa ini, semata-mata nak dekat diri kepada Allah. Walau kita banyak kerja di rumah, kalau ikut nafsu, bukan juga teman, tapi kerana Allah, kerana akhirat kita korban juga kami di sini. Alhamdulillah Allah Ta'ala sediakan tempat di akhirat dalam syurga. Bukan dunia itu bukan tempat balasan. Dunia negeri aman. Baik kata dia lagi dia, dengan diiktibarkan ahwal yang kelakuan mereka itu Rasul-Rasul di dalamnya alaihi salatu wassalam. Artinya ini tafsir lagi bahawa dalil harus a'rab basyariyah. Harusnya Rasul-Rasul bersifat dengan sifat kemanusiaan. Atas segala Rasul alaihi salatu wassalam dilihat jatuh maksud kita berlakunya dengan mereka itu, yang di kalangan mereka itu Rasul-Rasul bagi orang yang semasa dan dia orang dengan mereka itu Rasul. Siapa dia orang semasa dengan Rasul? Itu di kalangan sahabat-sahabat. Sahabat yang Rasul-Rasul ni makan, Rasul-Rasul minum, Rasul-Rasul rumah tangga berkahwin. Ini tanda-tanda sifat kemanusiaan ada pada Rasul. Kan kita makan, Rasul pun makan, bukan Rasul manusia, kita manusia. Rasul bukan mereka, apakah tidak sama sekali manusia. Dan sampai khabar yang diberita yang demikian Rasul ini bersifat dengan kemanusiaan, khabar mutawatir. Mutawatir artinya berturut-turut. Sampai kepada orang yang tiada semasa dengan mereka itu. Seperti kita, orang yang tidak semasa dengan Rasul-Rasul. Dan tiada berkah kemudian daripada dilihat atau kemudian daripada sampai khabar yang mutawatir itu
kepada kenyataan lagi. Ini kita boleh terima akal. Rasul-Rasul ni bersifat dengan sifat kemanusiaan. Cuma musuh-musuh Nabi dia tak diterima dan dia protes. وقالوا ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق. Apalah Rasul-Rasul ni makan jalan kau belah. Kanlah Tuhan hantar Rasul malaikat dia protes pula. Sedaklah dia mau malaikat tak makan tak minum tak ajak kita beriman. Jadi kita ni kena makan kena minum. Protes lagi pula. Bila hantar Rasul dia kata gitu pula. Dia gerak pala, gerak pedas tak boleh beriman kan banyak alasan. Lagi kerana bahawasanya sedia mereka itu Rasul-Rasul ni sakit. Rasul-Rasul jatuh sakit. Tengok Nabi kita sallallahu alaihi wasallam sebelum wafat demam, semakin hari semakin berat, semakin hari semakin tenang, akhirnya meninggal ada Rasul pada 12 Rabiul Awal juga. Dan makan mereka itu Rasul-Rasul. Rasul-Rasul juga makan, minum, dan minum mereka itu dia berkahwin mereka itu Rasul. Tengok isteri Rasulullah kita lebih daripada 4. Itu khususiyah baginya. Kemudian menyata oleh musannif akan beberapa faedah. Kalau kita apakah hikmah atau rahsia di sebalik Rasul-Rasul ni bersifat dengan sifat kemanusiaan? Maka setengah daripada yang demikian itu demikian faedah membesarkan pahala mereka itu Rasul-Rasul dengan sabar-sabar atau umpama sakit mereka itu Rasul-Rasul. Kali kita dengar dalam Quran Allah Ta'ala cerita Nabi Ayub alaihissalam diuji oleh Allah dengan ujian yang berat. Sahabat Nabi Ayub kata wa Ayyub iznada rabbahu anni massani yadhur wa anta arhamur rahimin. Itu kuatnya musibah atau ujian yang menimpa kata Nabi Ayub alaihissalam. Sehingga Allah Ta'ala rakam dalam Quran, Allah cerita kepada kita, khusus kepada Nabi Muhammad, supaya sabar dengan ujian-ujian yang menimpa ke atas kamu. Wa Ayyub iznada rabbahu. Sebut olehmu ya Muhammad ketika berkata Nabi Ayub akan Tuhannya, nada rabb anni massani yadhur, sesungguhnya aku disentuh oleh kemudaratan ya Allah. Wa anta arhamur rahimin, dan engkau sangat pemurah, sangat pengasih. Ayat tadi boleh kita baca bila kita diuji oleh Allah. Kalau kita ada satu penyakit atau sakit, lama ke, tak tahu ke, baca ayat tadi. Wa iznada rabbahu wa Ayyub iznada rabbahu sampai akhir. Bahawa itu juga Allah Ta'ala cerita tentang Nabi Yunus. Wa Zannun tengoklah wa Zannun itu mewalabat. Allah Ta'ala cerita sebutlah ketika Nabi Yunus dia telah ikan nun, dia dah masuk dalam perut ikan nun. Kau kata la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Cuba kita fikir dengan iman, fikir dengan akal nurani. Cuba kita bayar Nabi Yunus ditelan ikan, Nabi Ayub kuatnya ujian, Ibrahim kena bakar oleh Namrud. Kan kita fikir kat Tuhan ke mana, dia tak tolong, dia tak tahu, dia tak tahu, dia tak sedar apa dia berlaku di kalangan Rasul-Rasulnya. Tak Tuhan tak tahu apa yang sedang berlaku pada hamba-Nya, apa tak kasih Nabi dan Rasul. Tapi begitulah hakikat manusia hidup di dunia, bermacam-macam ujian. Kuat ibadat, kuatlah ujian. Kurang ibadat, kuranglah ujian. Ini manusia. Jangan kita anggap bila kita kuat ibadat maka ujian tak sampai dah kepada kita. Jangan kita anggap bila kita semakin dekat dengan Allah maka kita kebal dengan ujian Allah. Tidak. Semakin dekat kita dengan Allah, semakin banyak ujian menimpa ke atas kita. Pada kita saat kenapa demikian? Allah menguji kepada kita, meningkatkan kesabaran kita lagi, keimanan kita lagi. Jadi kehidupan dunia kita gitu kan. Manakah tempat yang betul-betul tak ada ujian?
Di mana tempat yang benar-benar tidak ada kesusahan, iaitu dalam syurga dan akhirat nanti. Sanalah baru betul-betul tidak ada ujian apa-apa. Ini apa hidup ke dunia sekarang. Cuba tidak umat sudah terbawa kita dapat berita rohingya jadi mangsa perdagangan manusia. Ayatlah rohingya saudara kita Islam juga. Cuma pelari daripada Myanmar, nak mari ke Thailand, nak mari ke Malaysia kadang-kadang. Tapi jadi mangsa perdagangan manusia, bunuh itu kamu dalam waktu itu ya. Sekarang Allah Ta'ala bongkar pecah pasti. Manusia dibunuh hidup-hidup. Manusia menjual manusia. Dari agama sama dengan harapan kota lagi dari undang dari manusia yang bercampur juga. Ya begitulah manusia yang ini. Belum kita kecek patah isi di timur tengah lagi-lagi dahsyat. Hanya berlaku sekarang ujiannya. Begitu juga Nabi Zakaria dibunuh oleh Bani Israel. Nabi Yahya anak kepada Zakaria dibunuh juga oleh perempuan. Kalau kita Allah tak bantu ke, Allah tak tolong ke, Allah tak cara ke, Allah tak bantu ke hamba dia Rasul dia. Jadi apalah kita nak kata no comment. Pemuak tu lah la yas'al amma yaf'alun. Jadi kalau kita benar-benar jaga-jaga sekali, oh mani baru. Rasul enggak lagi. Baik. Itu kata Musa hikmah Allah Ta'ala jadikan Rasul ini dikatakan manusia umpama sakit menyakiti makhluk bagi mereka itu. Tengok Nabi kita Nabi berdakwah di Taif kena beko batu sebab jaga pergi berdakwah kau beko batu. Mana ada ustaz-ustaz bagi ngajar kena beko batu? Tak ada. Jamu batu ada. Sudah ngajar kena jamu batu pula. Siapa tak tu Nabi kita di Taif dekat kau batu. Jaga kalau pandai. Kau kata gila, Nabi kata tugas sehari lagi. Terus dalam dakwah. Dan tersebut di dalam hadis. Dan tersebut di dalam hadis bermula sabar itu 3 bahagi. Tengok. Sabar terbahagi kepada 3. Mana pertama sabar atas maksiat. Pertama sabar atas maksiat. Bagaimanakah rupa sabar atas maksiat? Dengan menjauh akan dia akan maksiat. Kita jauhkan maksiat, tinggalkan maksiat. Maksiat ke depan mata kita tinggal, kita jauh. Kedua, sabar atas taat. Pada mata sabar atas taat, yakni dengan mengerjakan dia akan taat. Sabar atas taat kita terus ke buat taat dan istiqamah dengan ketaatan kita kepada Allah. Maksiat kita tinggalkan, taat kita terus mengerjakan. Dan jika lau bersangatnya sakitnya dan taat sekalipun, kadang-kadang susah kita nak taat kepada Allah. Kita lagi buat haji 3-4 bulan lagi, susah manusia lama. Nak menota pun susah, nak tawaf pun susah, nak sa'i pun susah. Susah nak bermabit pun susah, nak Muzdalifah pun susah. Sabarlah kita. Begitu susah dengan kita puasa Ramadan sebulan lebih lagi. Sabarlah kita dengan kesusahan puasa bulan Ramadan. Kadang-kadang Allah uji dengan patah ya anak ya sana. Dahaganya nampak taklah mana dahaganya. Allah dahaga ya sana. Sabarlah kita dengan patah bulan puasa nanti. Dan manasnya sekalipun sabar juga. Malah nak bangun subuh, malah nak sembahyang Jumaat subuh, sabarlah kita ke atas taat tersebut. Allah Ta'ala beri pahala di atas sabar kita buat ibadah. Dan ketiga, sabar atas hala. Ketiga, sabar atas hala. Apa makna sabar atas hala? Dengan meninggalkan dulu dosa dan meninggalkan mengaduh-ngaduh. Sabar dengan badan arti kita tidak dulu dosa. Orang belajar kami tak gelisah. Bukan tak sakit tetap sakit. Pedih tetap pedih. Cuma hati kita ni tak gelisah dengan ujian yang menimpa ke atas kita. Bawahnya kita senyap. Cuma kita lah menanggung kepedih ke sakit itu.
sobat. Aduh, Allah, seminggu dah sakit. Allah, aduh, buaya. Habis pun dia kamu tahu tak tu? Buku dari Facebook pula buaya kata dia ni sakit. Ini tak ada sobat ni. Tak ada sobat. Allah, buaya. Panggil sobat sini nak buat buku ni. Allah ni sakit tu lah. Maksudnya akaun 5,000 contohnya. Ini panggil tak ada sobat. Jadi kalau dia sobat dengan Tuhan, dia mengadu Tuhan. Ya Allah, aku diuji. Ya Allah, ampunlah dosaku. Ya Allah, sembuhlah penyakit aku. Ya Allah, kuatkanlah sabarku. Dengan Tuhan kita boleh mengadu. Dengan manusia, elakkanlah sama sekali. Bila Allah uji kita, seboleh-bolehnya kuatkanlah sabar. Apa makna kuat sabar? Jangan kita mengeluh ujian yang menimpa ke atas kita. Okey, macam kita ni, kita kata hidup di dunia kan, lebih kita orang mukmin, hidup kita merupakan medan ujian atau dewan ujian. Dia beza kalau kita ujian dalam sekolah, cikgu beri soalan, sila jawab soalan tersebut mengikut raih ke pakar mana. Universiti pun ada exam juga, ada periksa juga. Begitulah kita orang mukmin. Bila kita beribadat kepada Allah, bila kita beriman kepada Allah, akan ada ujian-ujian yang mari kena kita. Ujian bukanlah Allah nak tahu, Allah sudah tahu kita ni. Allah tak uji pun dia tahu dah iman kita sebanyak mana. Allah tak uji pun dia tahu dah iman kita setinggi mana. Kenapa Allah nak uji juga? Allah uji kita supaya kita sedar, supaya kita tahu secara mana kita memiliki iman kita. Bila Allah uji, baru kita boleh tahu iman kita ni tak tebal. Oh, kita boleh tahu. Allah memang dia tahu sebelum ujilah kita. Jadi ujian itu untuk diri kita sebenarnya. Lalu kalau Allah tak uji akan tubuh kita bermacam-macam penyakit. Atau Allah uji atas harta kita, atau Allah uji isteri kita, atau Allah uji anak-anak kita, atau Allah uji syarikat kita, Allah uji perniagaan kita, Allah uji adik-beradik kita. Kalau kita orang mukmin, bila adik-beradik sakit, pak kita pun sakit juga. Walaupun bukan kita yang menanggung sakit, tapi perasaan mukmin itu ada kuasa juga lah. Itu ujian Allah menimpa ke atas kita. Akhirnya kita berasa bila buat amal, maka kita sentosa daripada ujian kita. Akan lagi banyak ujian bila kita dekat dengan Allah. Itu sabarlah kita di atas ujian tersebut. Dan sebenarnya orang yang diuji, orang yang dapat perhatian daripada Allah. Orang yang diuji berarti orang yang dapat perhatian daripada Allah. Kerana dikata iza a'adallahu 'abdan ibtalahu. Apabila Allah kasih akan hamba, nescaya diujinya. Uji ini macam-macam bentuk kan? Ujian Allah bermacam-macam bentuk. Apabila Allah kasih, nescaya Allah uji. Tapi kalau contoh bila Tuhan kasih kita, dia kirim satu hadiah sepotong. Satu kotak ni hadiah daripada Allah. Tapi bila kita buka isinya berupa bala. Manusia bila dia kasih kita, dia beri hadiah kipas angin ke, toto ke, dapur kabel ke, stareko ke, jam musim ke, itu manusia dah. Allah bila dia uji kita, dia beri dalam bentuk kesusahan. Itu ujian Allah ke atas hamba dia kasih. Itu mudah nak dapat apa? Nak dapat kasih daripada Allah. Itu Allah uji. Bagaimana ujian hati dengan sabar? Kemungkinan Allah nak menggugurkan dosa kita. Kemungkinan Allah nak mengangkat darjat kita. Kemungkinan Allah Ta'ala nak dekatkan diri dengannya. Maka barang siapa sabar atas maksiat, siapa-siapa yang sabar dengan maksiat hingga dikembali akan dia dengan baik sabarnya. Jadi sabar semestilah. Barang siapa sabar atas maksiat, artinya dia tak buat maksiat. Disurahkan oleh Allah bagi dia pahala 300 darjat. Katalah malam ini ada Cina telefon kita.
Dia telefon, dia panggil apa? Walaupun kayak gini kita, mari pakai sapi Malaysia mana ni? Tak boleh saya belanja. Pada hati kita ada kena mengenal dengan kita pun. Bukan diri kita, bukan suku sahaja. Orang panggil wanita asing, asalnya kita panggilan. Lama tak tengok apa-apa. Tindu nak kecek dengan baju. Dah saya belanja dah. Cambia dah. Dia kena masuk putih pula. Cari dia kecek kita dengan kita kata dah siap dah. Maaf dah. Saya malam ni saya tadi keluar mana-mana rumah. Muka saya malu. Dan kita pun tak cubi. Sobat. Dan dia tak ajak dah. Dia telefon dengan kayu, dia dengan manja, dengan belanjanya. Bukan sebentar. Pus dia buat gitu je. Tapi kita apa? Kita asyik. Sobat. Allah Ta'ala tulis kepada kita 300 darjah. 300. Kita kalau bertanya, aku tak sedih keluar rumah. Aku takut Tuhan. 300 boleh. Kita tolak 2-3 minit kan? Oh, Tuhan tulis kita 300 darjah. Itu bukan rendah 300 darjah tu. Tinggi di sisi Allah. Antara satu darjah kepada satu darjah itu seperti antara langit dan bumi. Masya Allah. Satu darjah ke satu darjah, luasnya, jaraknya langit bumi. Bayangkan 300. Dan barang siapa yang sabar atau taat, ini sabar mengerjakan ibadah, susah, payah, letih, malah tercekap sebagai juga. Terus kita beribadah kepada Allah. Pahalanya 600 darjah. Antara satu darjah kepada satu darjah, daripada bawah bumi yang ketujuh hingga ke atas aras. Besar lagi darjah orang yang sabar di atas mengerjakan taat. Sebab taat itu hari satu cabaran besar kita. Apakah zaman kita ini zaman yang sedang berkembang majunya. Dan kita sabar dengan kemajuan, kita taat kepada Allah. Kita sibuk-sibuk dengan wahidnya, punya ke pagi semaya. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kita pun tetap tinggal kita di mengatakan Allah semaya. Walau kita sibuk ni, tapi kita sabar juga. Maka itu dia bagi kita 600 darjah. Dan ada lagi paling besar. Darjah paling besarnya, dan barang siapa sabar atas ada. Ini mahir sabar atas ada. Siapa yang sabar atas pada, Allah Ta'ala cuak pada ke atas kita dan kita sabar. Kita tak mengeluh, kita tak gelisah, kita tak royak ke siapa pun. Hanya demo royak, demo tanya bahawa kita royak. Tapi kita sendiri tak royak.